Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu sekali lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tingkatan 4 pada hari ini. Jadi aspek yang akan kita pelajari pada hari ini adalah aspek tata bahasa iaitu kata tunggal dan kata majmuk. Dan untuk rujukan PDPR kita pada pagi ini atau pada hari ini, murid-murid silalah buka buku teks muka surat 4 dan 5 iaitu tema 1 merealisasikan impian menawan samudra kepentingan sukan air. SKP kita pada pagi inilah untuk standard kandungan ataupun SK ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang, dan standard pembelajarannya ialah 5.1.1 iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Dan objektif PDPR kita pada hari ini ialah pertama, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kata tunggal dan 5 kata majmuk yang terdapat dalam petikan. Dan kedua, murid dapat membina satu ayat daripada 3 kata tunggal yang dipilih dan satu ayat daripada 3 kata majmuk yang dipilih. Okay, untuk set induksi, kita mulakan dengan aktiviti mengenal pasti kata tunggal dan kata majmuk yang terdapat dalam petikan kepentingan sukan air pada halaman 4 hingga 5. Dan kita lihat dulu ya, perenggan yang pertama dalam teks syarat ini, cikgu nak kamu cuba kenal pasti apakah antara kata tunggal dan kata majmuk yang terdapat dalam petikan. Antara kata tunggal yang terdapat dalam petikan ini ialah pertama, dan. Kedua, tahun. Ketiga, saya. Seterusnya, contoh kata majmuk yang terdapat dalam petikan ini ialah pertama, guru penolong kanan. Kedua, guru kanan mata pelajaran. Dan yang ketiga ialah guru cemerlang. Kalau kita lihat daripada senarai kata tunggal dan kata majmuk yang terdapat dalam petikan ini, apakah antara perbezaan ciri kata tunggal dan kata majmuk? Ya, kalau kita perhatikan, kata tunggal hanya terdiri daripada satu perkataan sahaja dan tidak menerima apa-apa bentuk kata terbitan seperti itu imbuhan ataupun tidak digandakan ya. Dan berbeza dengan kata majmuk, kalau kita lihat kata majmuk, jelas sekali bahawa kata majmuk terdiri daripada lebih daripada satu perkataan. Sama ada dua perkataan, contohnya guru cemerlang, ataupun mungkin terdiri daripada 3 perkataan seperti guru penolong kanan. Dan mungkin daripada 4 perkataan ya, contohnya guru kanan mata pelajaran. Okey, dan kita dapat lihat daripada ini perbezaan kata tunggal dan kata majmuk dari segi bentuknya ya. Okay. Baik, setelah kita menyenaraikan kata tunggal dan kata majmuk dalam set induksi tadi, mari kita mentakrifkan apakah itu kata tunggal dan kata majmuk ya. Kita lihat dulu kata tunggal ya. Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri daripada hanya satu kata dasar yang mempunyai makna tersendiri. Maksudnya kata tunggal ini mesti ada makna, tidak menerima imbuhan, tidak bergabung dengan kata dasar yang lain atau diulang sebutannya. Maksudnya dijadikan sebagai kata ganda. Dan dalam bahasa Melayu, akronim juga tergolong dalam kata tunggal. Contohnya ABIM. ABIM ni ialah singkatan untuk Angkatan Belia Islam Malaysia. Walaupun terdiri pada 4 perkataan, namun apabila dijadikan akronim, Angkatan Belia Islam Malaysia ini dia menjadi akronim, jadi ia tergolong dalam kata tunggal. Termasuk juga MARA iaitu Majlis Amanah Rakyat, dan juga Tadika iaitu Taman Didikan Kanak-kanak ya. Dia perkataan ini akronim termasuk dalam kata
tunggal. Seterusnya, apakah itu kata majmuk? Kata majmuk ialah perkataan yang dirangkaikan dengan dengan dua kata dasar atau lebih. Sama ada 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya. Untuk membentuk perkataan baharu yang bawa makna tertentu. Maksudnya perkataan ini menjadi perkataan yang baharu, yang bukan merujuk lagi kepada kata dasarnya yang asalnya. Jadi kata ini dijadikan sebagai kata majmuk. Dan seterusnya, kata majmuk ini lazimnya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang telah mantap mesti dieja sebagai satu perkataan. Maksud dalam bahasa Melayu terdapat 15 kata majmuk yang telah mantap yang mesti dieja rapat. Selain daripada itu, mesti dieja terpisah. Dan bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Maksudnya, perkataan ini tak boleh terima sisipan. Contohnya, ramai orang menganggap bahawa ibu bapa ialah kata majmuk. Sebenarnya bukan. Kerana kata majmuk terdiri daripada kerana kata ibu bapa itu terdiri daripada kataan ibu dan bapa. Jadi boleh disisipkan dengan kata hubung dan, bermaksud ibu bapa bukan kata majmuk. Begitu juga dengan rangkai kata pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk merupakan gabungan pinggan dan mangkuk yang boleh menerima sisipan dan, iaitu kata hubung juga pinggan dan mangkuk. Jadi pinggan mangkuk bukan kata majmuk, malah bukan kata ganda seperti yang ditanggapi oleh banyak pengguna bahasa Melayu. Bagi mengingat ejaan atau perkataan kata majmuk yang telah mantap, cikgu perkenalkan formula Jompau 2BKT 3S. Kita lihat dulu apakah perkataan yang termasuk dalam Jompau. Perkataan yang termasuk dalam Jompau ialah pertama, jawatan kuasa. Kedua, olahraga. Ketiga, matahari. Jadi murid-murid kena ingat ejaan yang ada hari seperti malam hari, siang hari, dini hari, tengah hari. Hendaklah dieja jauh, terutamanya ejaan tengah hari. Selalu kita jumpa orang menulis ejaan tengah hari sebagai satu perkataan. Inilah satu kesalahan ejaan. Sepatut dieja pakai dua perkataan, iaitu tengah dan hari. Tengah hari. Seterusnya ialah perkataan Pesuruhjaya. A untuk antarabangsa dan W untuk perkataan warga negara. Jadi kalau warga asing hendaklah dieja jauh, bukan rapat seperti warga negara. Sebenarnya 2BKT ialah perkataan yang bermula dengan huruf B, K dan T, dan dua perkataan yang bermula dengan huruf B ialah Bumiputera dan beritahu, sementara perkataan yang bermula dengan huruf K ialah kerjasama dan kaki tangan. Dan perkataan yang bermula dengan huruf T yang pertama ialah tanggungjawab dan yang kedua ialah tanda tangan. Sementara perkataan yang menggunakan ataupun bermula dengan huruf S, iaitu ada 3 perkataan yang bermula dengan huruf S. Jadi 3S ini ialah pertama, setiausaha, kedua, Suruhanjaya, dan yang ketiga ialah sukarela. Jadi 15 perkataan ini hendaklah dieja rapat sebagai kata majmuk yang telah mantap. Ya murid-murid. Oh baik, seterusnya kita bermula dengan aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti membaca petikan syarahan tadi. Untuk perenggan yang kedua, dalam petikan ini cikgu hendak kamu senaraikan 5 kata tunggal dan 5 kata majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Okay, cikgu bacakan petikannya. Hadirin yang dihormati, aktiviti sukan, khususnya sukan air, merupakan suatu aktiviti yang sangat menyeronokkan. Saya percaya hadirin juga gemar berkelah dan bersantai di badan air seperti di tepi pantai, jeram dan taman tema air, bukan?
Namun, selain menghirup udara segar dan berenang di tepi pantai, pernahkah hadirin mengambil bahagian dalam aktiviti sukan? Antaranya termasuklah luncur jet, luncur air, luncur angin, layang-layang, luncur udara, bersnorkel atau selam scuba? Saya yakin bilangan yang pernah mencubanya boleh dikira dengan jari. Oleh itu, marilah bersama-sama kita telusuri kepentingan sukan air kepada kita. Baik, murid-murid, sila senaraikan 5 kata tunggal dahulu yang terdapat dalam petikan ini. Sebenarnya ada banyak kata tunggal ya murid-murid. Cuba murid-murid senaraikan kata tunggal yang terdapat dalam petikan ini. Kalau kita lihat dalam petikan ini, antaranya kata tunggal ialah kita boleh ambil aktiviti, sukan. Aktiviti ya. Kemudian sukan. Okey, kemudian suatu. Okey, kemudian kita boleh ambil yang. Aktif ya. Sangat. Kita pergi. Okey, saya percaya, gemar, dan seperti, bukan, namun, selain. Apa lagi ya? Dalam. Khususnya. Yakin, yang, pernah, boleh, jari, kita ya. Ini antara kata tunggal yang terdapat dalam petikan ini. So kita cari pula apakah antara kata majmuk yang terdapat dalam petikan. Kita antaranya ialah badan air. Seterusnya, tepi pantai. Taman tema air. Udara segar. Kalau di sini kita ada luncur jet, luncur air, luncur angin, luncur udara, selam, scuba, sukan air. Okey, ini antara kata majmuk yang terdapat dalam petikan ini ya. Seterusnya, dalam format perpisahan untuk kertas bahasa Melayu kertas 2 untuk format KSSM yang baru ini, murid-murid dikendaki membina ayat daripada perkataan-perkataan yang murid telah pilih daripada petikan ya. Jadi cikgu akan ajar kamu bagaimana cara kita nak membina ayat. Contoh dan menggunakan ayat daripada kata tunggal dan kata majmuk. Okey, kita katakanlah kita nak bina ayat daripada perkataan aktiviti. Ini perkataan yang kita dah pilih daripada petikan tadi dan sekarang kita nak bina ayat menggunakan kata aktiviti untuk memastikan kita faham dari segi maksud dan penggunaannya ya. Okey, contoh yang kita boleh buat, katakan Salma suka menyertai aktiviti sukan kerana dapat menyihatkan tubuh badannya. Okey, ini contoh ayat untuk aktiviti, perkataan aktiviti. Sebenarnya bagaimana kita nak bina ayat daripada satu kata majmuk ya. Contoh kata majmuk yang kita telah pilih ialah sukan air ya. Jadi kita buat ayat sukan air. Contohnya aktiviti sukan yang sangat saya minati ialah berkayak. Jadi berkayak ini ialah contoh aktiviti sukan air bukan? Jadi ayat ini ialah ayat yang gramatis yang kita faham dari segi maksud dan penggunaannya. Baik
Baik, daripada contoh binaan ayat tadi, cara bina ayat, untuk latihan pengukuhan, cikgu nak kamu bina ya satu ayat daripada setiap kata tunggal yang di bawah yang cikgu dah senaraikan. Jadi kali ini cikgu senaraikan kataan yang kamu kena bina ayat. Tapi dalam peperiksaan kamu kena pilih sendiri ya, kena senaraikan sendiri ya. Jadi kataan yang pertama ialah gemar. Yang kedua ialah udara. Yang ketiga ialah percaya. Okey, ini jadi kamu kena binalah ayat daripada kataan kata tunggal ini, gemar, udara dan percaya. Seterusnya, bina satu ayat daripada setiap kata majmuk yang telah cikgu pilih ini, iaitu pertama, taman tema air. Kedua ialah luncur jet dan ketiga ialah selam scuba ya. Jadi kamu binalah ayat yang gramatis, yang menunjukkan kamu faham dari segi maksud dan penggunaannya dalam konteks, iaitu dalam ayat. Untuk tunjukkan kamu boleh bina ayat dengan baik ya murid-murid. Okay, aktiviti seterusnya sebagai latihan pengayaan. Di sini cikgu minta kamu merujuk buku tab muka surat 5, iaitu sambungan daripada teks syarahan ini. Okey, cikgu nak kamu senaraikan ya 3 kata tunggal dan 3 kata majmuk yang terdapat dalam petikan. Kemudian cikgu nak kamu bina ayat bagi setiap kata tunggal dan kata majmuk yang telah kamu senaraikan itu sebagai latihan pengayaan ya. Di sini sebenarnya dalam petikan ada banyak kata tunggal, ada banyak kata majmuk yang lain daripada kata tunggal dan kata majmuk yang telah pun kita jumpa dalam petikan-petikan sebelum ini. Jadi saya nak kamu senaraikan 3 kata tunggal dan 3 kata majmuk yang belum kita jumpa. Jangan senaraikan perkataan yang sama seperti yang telah kita jumpa dalam petikan sebelum. Jadi pastikan perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang berlainan daripada perkataan yang kita dah jumpa sebelum ini ya. Jadi murid carilah 3 kata tunggal dan 3 kata majmuk, kemudian binalah ayat bagi setiap kata tunggal dan kata majmuk yang telah pun murid-murid jumpa ya. Okey, jangan lupa sebab untuk latihan yang cikgu berikan kali ini, cikgu akan nilai ya sebagai evidence atau bahan bukti untuk pentaksiran bilik darjah bagi SP 5.1.1 ya. Baik, akhir kata sekian saja sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan jika ada apa-apa masalah boleh hubungi cikgu ya. Dan ingat bahan latihan itu hendaklah dihantar kepada saya sebagai bahan bukti pentaksiran bilik darjah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.